kemudian dari umur yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira Rasul. Orang siapa yang kata-kata ketika mati berkhutbah, walaupun dengan satu patah perkataan sekalipun, maka sia-sia pahala imannya. Maka kita dengar dan diam. Semoga kita boleh mengamalkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina al-karim wa rasulina al-azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi semua perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala jemaah seperti berbual-bual dan menggunakan telefon. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk keberkatan dalam pekerjaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya
adalah sebahagian daripada kehidupan. Dalam Al-Quran Al-Karim terdapat banyak anjuran untuk kita bekerja bagi melaksanakan peranan sebagai khalifah di bumi dan memenuhi keperluan serta kehendak kehidupan. Terdapat berbagai bentuk pekerjaan yang boleh kita lakukan, antaranya berniaga, bertani dan bertukang, sama ada dalam sektor awam atau sektor swasta. Setiap pekerjaan itu jika dilakukan dengan niat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan hukum syarak, akan menjadi sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan isti'fafan 'ani mas'alat wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'affufa 'ala jarihi laqiyallahu wa wajhuhu kal qamari lailatal badr wa man talaba ad-dunya mukasiran biha 'alalan mura'iyan laqiyallahu hawahu wa 'alaihi ghadban." Maksudnya, siapa yang mencari dunia secara halal, menahan diri daripada meminta-minta, berusaha untuk keluarganya dan berlaku baik kepada jirannya, Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan wajahnya umpama bulan pada malam purnama. Manakala sesiapa yang mencari dunia secara halal, saling berlumba-lumba mengumpul kemewahan dan kedudukan dan berbangga-bangga, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan dia sangat murka kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Justru Islam menganjurkan agar sesuatu kerja atau amal itu hendaklah dilakukan dengan penuh bertanggungjawab, bersungguh-sungguh, tekun, ikhlas dan berintegriti agar hasil yang diperolehi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, barakah atau berkat dijelaskan oleh para ulama sebagai kepastian kebaikan di sisi Allah pada sesuatu perkara. Apabila berlaku pada perkara yang sedikit, akan menambah banyakkannya, dan apabila berlaku pada perkara yang banyak, akan menambah manfaatnya. Hasil keberkatan yang paling hebat dalam seluruh perkara adalah apabila sesuatu perkara itu digunakan kembali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pasti, amalan yang baik akan mendapat ganjaran daripada Allah, dan hasil yang diperolehi daripada pekerjaan tersebut sudah tentu mendapat keberkatan daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Oleh itu, perkara yang penting sebagai muslim memperolehi harta yang berkat adalah lebih baik berbanding harta yang diperolehi dari pekerjaan yang haram, sama ada sedikit ataupun banyak. Bila hanya berfikir untuk mendapat dan mengumpulkan uang semata-mata, dikhawatiri kerja yang dilakukan tidak menitik beratkan halal dan haram. Kesannya, gejala seperti rasuah, judi, rompak dan sebagainya akan terus berlaku dan dalam masyarakat. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, akan datang suatu zaman di mana manusia cita-cita mereka untuk kepentingan perut mereka, kemuliaan mereka dilihat dari perhiasan mereka, kiblat mereka adalah perempuan yang murid, dan agama mereka adalah uang
dan harta benda. Mereka itulah seburuk-buruknya generasi dan tidak ada kebaikan di sisi Allah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya bekerja dengan bersungguh-sungguh dan menitik beratkan prinsip halal dan haram bagi meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Pada masa yang sama, Islam menegakkan umatnya daripada sikap malas dan hanya bergantung nasib kepada pertolongan orang lain. Justru, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, menilai kerja-kerja yang telah kita lakukan selama ini. Adakah kerja yang kita lakukan itu bertepatan dengan kehendak ajaran Islam dan dikira sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Sesungguhnya amat malang dan rugi sekiranya apa yang kita lakukan selama ini tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud, sesungguhnya Allah suka kepada hambanya manusia yang bekerja dan berusaha. Sesiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kaum muslimin dan dirahmati Allah, dalam kita menjalani kehidupan ini, sifat amanah dan jujur hendaklah diterapkan dalam diri kita dalam apa jua situasi, masa dan tempat agar memperoleh hasil yang berkat. Terdapat sebuah kisah berkaitan dengan hal ini yang berlaku pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pemuda yang bekerja sebagai pengembala kambing. Pemuda tersebut adalah seorang hamba sahaya yang amanah dan jujur, dan dia hidup sebatang kara. Setiap hari pemuda tersebut mendaki bukit bukau dan melintasi padang rumput untuk menghalau kambing-kambing milik majikannya dari satu lembah ke satu lembah yang lain. Dia menjaga kambing-kambing tersebut dengan baik dan amanah, seolah-olah kambing kepunyaannya sendiri. Pada suatu hari, Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjalan keluar untuk melihat dan meninjau keadaan rakyatnya. Beliau bertemu dengan pemuda pengembala yang sedang menghalau kambing-kambing yang menuju ke kandang karena waktu sudah hampir gelap. Beliau pun mendekati pemuda pengembala itu dengan penuh mesra, seraya berkata, "Banyak sungguh kambing-kambing kamu pelihara, lagi pula sangat bagus dan gemuk-gemuk semuanya. Oleh itu, kamu juallah kepadaku. Saya mahukan seekor darinya yang gemuk dan bagus." Mendengar kata-kata demikian, pengembala tersebut menjawab, "Kambing-kambing ini bukanlah milik saya, tetapi milik majikan saya. Saya hanya seorang hamba dan pengembala yang mengambil upah sahaja." Khalifah Umar terus memujuk pemuda itu supaya dapat menjual seekor dari kambing-kambing majikannya untuk menguji sampai sejauh mana sifat amanah dan jujurnya. Khalifah berkata, "Saya rasa tidak mengapa kalau kamu menjual seekor sahaja untukku. Tambahan pula kamu boleh dapat uang darinya. Jika majikan kamu bertanya tentang kambing yang seekor, katakan sahaja kambing itu telah dipaham oleh serigala. Sudah tentu majikan kamu tidak mengetahui yang kambing seekor itu telah kamu jual." Jawab pengembala itu, "Tidak boleh, sebab ia amanah dan saya pula tidak boleh berlaku curang, walau apa sekalipun." Namun, Khalifah Umar terus berusaha memujuk pengembala tersebut supaya dapat menjual seekor dari kambing-kambingnya. Lalu berkata lagi pemuda tersebut, "Memanglah majikan saya tidak dapat melihat perbuatan itu, tetapi ada yang dapat melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan saya takut kepadanya." Jawab pemuda pengembala itu tegas. Mendengarkan itu, Umar tersenyum puas. Dari kisah tadi dapat kita ambil iktibar sifat jujur dan amanah yang ditunjukkan oleh seorang pengembala kambing, sehingga melupakan keuntungan dunia semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Ingatlah, setiap yang baik atau buruk yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti mendapat balasan daripadanya di akhirat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini sempurna sambutan hari pekerja pada 1 Mei yang akan datang. Mimbar ingin menasihatkan diri khatib dan para jemaah sekalian bahwa keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala akan diperolehi jika
Pertama, rezeki yang kita peroleh ini adalah dari sumber yang halal. Kedua, bekerja mengikut etika kerja, yaitu dengan baik, jujur, amanah, ikhlas, bekerjasama dan integriti. Ketiga, menjaga hukum-hukum Allah di mana sahaja kita berada. Keempat, mengeluarkan zakat dan memberi sedekah daripada rezeki yang diperoleh apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi. Seterusnya, marilah bersama-sama kita mengerti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi was shahadati fayanabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramalah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang baik dan yang nyata. Kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سنين عبادك وأسراف عبادك فاسأل الرأي والأجر ولباب الطيبة والحرم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم فارترجنا للسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita hendaklah sentiasa melakukan kawalan diri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit. Teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Bersempena dengan bulan Syawal itu, marilah kita bersama-sama meneruskan semangat Ramadan yang tertanam di jiwa dengan melaksanakan puasa sunat 6 di bulan Syawal sebagaimana yang digalakkan kepada kita untuk melakukannya. Sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu bisitti min Syawwal kana kasiya middah." Maksudnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين مهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.